Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang diberkati, dirahmati, moga kita semua juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ahlina wa dhurriyyatina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga saya ingin meneruskan kebiasaan berpesan, berwasiat pada diri saya khususnya dan seterusnya kepada jemaah semua. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa takwa, kerana Allah telah berpesan dengan perintah Allah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan ada yang mati kecuali setelah betul-betul dia Islam. Alhamdulillah, kita masih lagi belajar berkaitan dengan dosa-dosa besar, secara khususnya dosa-dosa besar, dosa yang mana kalau sekadar kita melaksanakan solat tadi, dosa itu masih tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa itu perlukan kepada taubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nadam, menyesal, wal iqla' anha, kita meninggalkan serta merta, dan yang keempat, wal azmu ala adamir rujuk ilaiha, dan kita kena berazam sungguh-sungguh tak nak buatlah. Cuma alhamdulillah, Nabi menceritakan kepada kita jelas. Nabi kata, ma min abdin, Nabi bagi tahu mana-mana orang pun sebenarnya, secara khususnya orang Islam, illa walahu zambun, mesti akan ada buat dosa, akan ada yang buat dosa, sama ada dosa kecil itu dan dosa besar. Ya'taduhul fainata ba'dal fainah, bahkan perbuatan dosa itu berlaku dari semasa ke semasa berterusan. Al-fainah ba'dal fainah, dosa yang biasa kita lakukan, au zambun huwa muqimun alaihi la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Ada dari kalangan kita ni, bila dia buat dosa-dosa tu, dia, Nabi kata dia tu seolah-olah, kalau orang Melayu kata, seolah-olah bermukim dengan dosa tersebut, tinggal kat situ, tinggal dalam dosa tersebut, bergelumang dengan dosa, bahasa yang lebih tepatnya. Bahkan ada yang tidak tinggalkan dosa tu sehingga dia meninggal dunia, hatta yufariqad dunya. Sebab itu Rasulullah pun bagi tahu, apa pun kita kena ingat, innal mu'mina khuliqa mufattana, memang orang mukmin diciptakan oleh Allah akan diuji.
Tawwaban nassa'a. Orang mukmin juga selain diuji, orang mukmin ni dia sentiasa sangat bertaubat, sangat bertaubat. Itu sepatutnya perangai yang ada pada kita. Nassa'a, dalam satu riwayat kata nasiya, dan kita ni menjadi tabiat kita sangat sentiasa lupa, sangat sentiasa lupa. Cuma ada satu keistimewaan, iza zukira dzakar, bila diberi peringatan kita akan ingat masa tu, lalu secara mudahnya kita akan beristighfar. Kita akan sebutlah mana-mana lafaz istighfar yang mudah bagi kita. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam baca berkaitan dengan cerita Talut dengan masyarakat dia, dengan nabi dia. Dari sudut asasnya, iaitulah mereka yang pada dasarnya beriman lah. Tapi Allahu akbar, disebabkan ujian Allah itu sangat hebat. Pasal syurga Allah itu mahal. Syurga Allah itu mahal. Baru ni saya ada cerita baru ni beberapa tempat. Saya pergi ziarah duta Bosnia. Duta Bosnia, dia jemput saya datang ziarah lepas solat maghrib. Lepas solat maghrib saya pergi ziarah dia. Kat rumah dia, dia tunjuk pada saya, kebetulan dalam TV rumah dia tu pasang rangkaian di Bosnia. Dua orang je lah, dia dengan isteri dia. Jadi dia tunjuk dalam konteks pelancongan kan, biasalah filem-filem yang ada pada kedutaan ni, dia tunjuk tempat-tempat comel dalam negara dia. Jadi itu siaran TV ya, siaran TV. Jadi bila dia tunjuk tu, sambil duduk tengok comelnya negara Bosnia, comelnya, bukan saya tak pernah tengok, tapi bila cara dia ambil gambar tu, Allahu akbar, dengan apa ni dipanggil, drone kan, lagi comel. Sampai satu tempat itu, dia tunjuk satu kawasan rumah yang dengan sungainya yang sangat cantik. Dia pun bagi tahu, dia kata kebetulan masa tu kan, pasal ini bukan video yang dia mainkan, ini memang siaran TV. Dia kata dekat dengan rumah saya ni, dia kata di Bosnia sana. Bila dia beritahu dekat dengan rumah saya, kawasan tu memang cantik sangatlah. Dia seorang profesor. Semalam saya pun alhamdulillah jumpa juga, bertuah jumpa dengan profesor yang dari Turki. Dia duta Turki di Malaysia, 4 tahun dah. Baik sangat orangnya, perempuan. Allahu akbar. Apa nama dia disebut saya, dia beritahu saya semalam, saya lupa. Tapi kalau masih ingat, dia wanita yang pertama menjadi ahli parlimen yang masuk dalam parlimen dengan pakai hijab. Dan lepas itu dalam parlimen dia orang ketuk meja, dia orang paksa suruh dia keluar dan dipecat. Jadi dia kata sempat jadi ahli parlimen, masuk dalam parlimen sekali je, sempat jadi ahli parlimen 45 hari je. Dia kata kena pecat. Pasal apa? Pasal hijab tersebut. Pasal hijab. Semalam saya tuah sungguh dapat jumpa dengan dia. Orangnya kurus, Allahu akbar. Saya tak tahu suami dia ada ke tak ada ke, tapi pasal dia datang seorang je. Yang penting Allahu akbar. Semalam kebetulan program sikit dengan kedutaan Bosnia, dia orang sambut 25 hari bulan 11 lepas hari kebangsaan Bosnia. Hari kebangsaan Bosnia. Bosnia salah sebuah negara yang dibina selepas ataupun dibina dan muncul
kekal ada dengan sebab jihad fisabilillah. Kita tahu itu antara kehebatan. Macam Malaysia pun serupa juga, ada jihad, cuma peristiwa-peristiwa jihad itu tidak digembar-gemburkan secara eksklusif dalam sejarah. Cuma perjuangan disebut perjuangan kemerdekaan, perjuangan berkonsepkan kenegaraan. Itulah nasib kita umat Islam. Nak menyebut satu perkataan yang sangat mahal dipanggil jihad fisabilillah itu seolah-olah menjadi satu jenayah pada kita. Yang penting bila TV itu tunjuk kawasan yang cantik, dia pun kebetulan memang kawasan itu rumah dia pun cari dalam handset dia tunjuk gambar kawasan rumah dia ambil dari satu kawasan tinggi yang agak tinggi, kemudian nampak rumah sebiji, di mana rumah dia itu ada air sungai lalu ikut kiri ikut kanan, air sungai. Allahu Akbar. Bila saya tengok memang cantik sungguh. Bila tengok cantik tu saya pun spontan teringat bila Allah kata wabashiril ladzina ya'maluna as-salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Mati nanti, dan bukan sekadar mati nanti, yakni selepas kita masuk syurga nanti, dapat syurga di mana kediaman kita itu, rumah kita itu duduk dalam kawasan yang berkonsepkan kebun. Jannat ni dia syurga, tapi terjemahan secara bahasanya disebut kebun. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya. Min tahtiha, kalau dalam Quran cerita tentang syurga mengalir di bawah. Allahu Akbar. Cantik sungguh. Macam mana dalam syurga? Kalau tengok atas dunia macam tu cantik, lalu ke tepi tu baru lalu ke tepi kan. Bagaimana yang lalu ikut bawah? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pagi ni Rasulullah beritahu begitulah pada kita, ya. Ada dosa yang selalu kita lakukan, dan kita bincang lagi berkaitan dengan dosa-dosa besar. Saya terlupa bawa buku terjemahan tadi. Tak apa, saya pinjam buku dosa-dosa besar ni, Al-Kaba'ir, pasal dia tulis Imam Az-Zahabi juga terjemahan dia. Yang penting ada sedikit perbezaan. Siapa yang buat baca buku ni, dia berada pada dosa yang ke-7. Kalau dalam buku asal bahasa Arab dia dosa yang ke-12. Selepas kita bincang berkaitan dengan dosa liwat, benda kita dah bincang pada 13 bulan 11 lepas. Jadi pagi ini Al-Kabiratus Saniyatu Asyarah, yang ke-12, aklur riba, makan riba. Bila kita sebut tentang riba ini, kita sudah faham secara mudahnya, iaitulah berkaitan dengan harta benda. Bila berkaitan dengan harta benda, dalam kaedah al-qawaid al-fiqhiyah, al-aslu fil amwali wal a'rad al-hirmah. Asal hukum hakam berkaitan dengan harta benda dan juga maruah. Berkaitan dengan maruah, hukum dia kita tak boleh ambil mudah-mudah, kerana asal hukum hakam dia adalah haram. Biasa kita dengar kan, para ustaz, pendakwah, tak kira lah siapalah, orang alim mana pun, kita biasa dengar asal sesuatu benda itu diharuskan. Asal sesuatu benda itu diharuskan. Contohnya lah, kita bercakap berkaitan dengan bab sesuatu perbuatan. Macam bila ditanya apakah hukum dia, selagi tidak ada
dalil yang haram, maka kita kata benda itu harus, pasal asalnya diharuskan, kecuali bila datang dalil. Tapi dalam konteks harta dan juga berkaitan dengan, bila sebut harta ini, kadang-kadang perkataan al-mal dalam konteks sekarang dipanggil duit lah. Duit, kecuali duit hak 5 sen, contoh ada depan depan lobi kondo saya, bila nak pergi berjalan kat kereta atas lantai tu, saya tak perasan 5 sen ke 10 sen, gitulah jatuh. Ada hak siapa dia, wallahu alam, jatuh kat situ. Jadi saya balik, saya parking kereta, balik nak naik lift tu, saya nampak duit tu, nampak duit tu 10 sen ke 5 sen. Jadi saya biarkanlah kat situ, barangkali budak-budak dia berjalan, kalau dia jumpa dia ambil kan. Jadi Pak Gad ada juga kat situ, tapi tak ada orang layan, pasal dia 5 sen 10 sen, dia 5 sen 10 sen. Jadi saya naik balik rumah itu pagi, nak keluar pula pergi masjid, nak pergi masjid, pasal kalau nak pergi surau saya tak lalu kawasan satu, kena lalu ikut kanan, pasal surau bawah je. Nak pergi masjid kuliah maghrib saya lalu, ada lagi duit tu, tak ada orang peduli. Pasal apa? Barangkali mesin 10 sen. Zaman sekarang lah, kalau zaman kita dulu, tahulah 40 tahun dulu, pasal umur saya 52. Semalam siapa dia tanya umur Ustaz berapa dah. Bila dia tanya umur saya tu, rasa seriau, rasa tak sangka umur dah 52. Bila dia kata, bila saya beritahu umur 52, Allahu Akbar, teringat zaman satu ketika budak-budak umur 10 tahun. Sekarang ni lah kita bercakap bagaimana masa tu, kalau kadang-kadang kat rumah kampung, rumah atuk kita, rumah nenek kita, sengaja turun kat bawah rumah tu, mana tahu jumpa duit 10 sen jatuh ke celah lantai tu kan, lantai kayu tu. Jangan main 5 sen dah boleh beli satu kelonsong, kelonsong dia panggil kan, yang buat dengan kertas tu. Zaman tu dia orang guna kertas yellow pages kan. Tak ada lagi yellow pages ni, tak ada kan. Koyak tu makcik tu, kalau depan rumah saya dulu, Makcik Mah nama dia. Orang Terengganu kata Makcik Mah, gitu-gitulah, Makcik Mah. Dapat 5 sen, pergi dipusing-pusing kertas, cedok satu cawan, letak kacang kan. Seronok sangat. Ini 10 sen, budak-budak tengok lalu tak ambil layan. Tapi kita kena ingat, benda hak itu sudah tidak dikira berharga. Mal ini adalah satu benda yang dikategorikan sebagai harta, dan juga disebut sebagai harta dan disebut sebagai duit sekarang ini. Asal hukum hakam, bila sahaja kita sebut tentang duit, maka hukumnya disebut sebagai, asal hukumnya ialah haram. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ada yang cuba ambil harta di kalangan kamu dengan cara yang batil. Dan antara cara yang batil secara khusus iaitulah melalui transaksi riba. Konon asal dia nampak macam buat baik bagi pinjam, tetapi dalam bagi pinjam itu satu penganiayaan yang besar di sisi Allah. Walaupun kadar itu nampak kecil, tapi dia adalah satu benda yang dipanggil sebagai makan benda yang haram. Allah Subhanahu wa taala sebut benda itu benda yang batil, wala ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam konteks harta. Kalau dalam konteks
konteks maruah. Pasal dua-dua ini, maruah dengan harta, asalnya adalah haram untuk kita sentuh. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan ada orang yang mengumpat-ngumpat, yang ini menjatuh dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah salah seorang dari kalangan kamu, khususnya berkaitan dengan orang Islam. Dosa ini ayat yang telah ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dosa besar yang ke-12, Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu makan riba yang berganda-ganda, yang berganda-ganda. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu percaya. Dalam buku yang ditulis juga Imam Az-Zahabi, buku ni yang ada kat sini, saya pun kurang perasan, kurang faham, kerana dia tulis buku ni kalau ikut dia tulis Imam Az-Zahabi, tapi saya ada bersiarah yang ini dan yang lain pun. Ayat yang pertama disebut ialah ayat dari surah Ali Imran ayat 130 yang saya bacakan tadi. Tapi macam mana buku ni dia boleh kata Imam Az-Zahabi, kerana dia gunakan ayat yang lain. Disebut di sini, tak apa kita baca, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dari surah Al-Baqarah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan serta-merta apa sahaja sakti baki dari transaksi kamu bila ada kena-mengena dengan riba. In kuntum mu'minin, di mana Allah gantungkan sikap kita untuk berpada dengan halal, untuk terus meninggalkan dengan perkara yang haram ini dengan iman kita. Dengan iman kita. Saya nak lagi sikit sahaja. Semalam saya dengar ada satu ceramah, duduk buka-buka dalam Facebook, bukan Facebook, dalam YouTube. Dengar ceramah sambil duduk bawa kita. Bila seorang bolehlah nak dengar ceramah, bila ada isteri kita dengar ceramah dia jelah. Duduk sebelah. Baik, jadi tengah bawa kita seorang, tak ada benda nak buat, buka ceramah, dengar. Saya dengar Syekh Saleh Fauzan, dia bercakap berkaitan dengan keluarga Islam. Keluarga Islam. Jadi dia menggunakan satu ayat yang di mana ayat Al-Quran itu kebiasaannya kita bercakap dalam konteks yang umum. Kita bukan bercakap dalam konteks yang khusus. Contohnya keluarga Islam. Ini cerita yang khusus. Jadi macam mana kita nak pastikan sebagai keluarga kita itu sebagai keluarga Islam ataupun keluarga yang beriman. Tapi dia menggunakan satu ayat yang umum. Dan bila saya mendengar cara ulasan dia tersebut, ialah dia ulama besar, bila dia menceritakan itu, baru kita faham secara umumnya apa itu yang dikatakan orang yang beriman. Ayat yang mana boleh diguna pakai dalam semua konteks.
ayatnya dari surah Al-Ahzab. Pasal kita bercakap tentang orang beriman, ya. Macam mana kita ni nak menjadikan iman itu satu benda yang ada dalam diri kita, pengenalan diri kita. Bila kita ada satu pengenalan diri, maka pengenalan diri kita itu akan mengajak kita untuk kita berperangai dengan satu perangai yang sepatutnya dengan pengenalan diri kita. Macam kita masuk dalam kelas contohnya. Bila saya masuk dalam kelas, pengenalan saya adalah guru, ustaz. Maka meja saya kat sana, contohnya di depan. Apa kedudukan saya di situ? Bila saya masuk, satu ketika dulu masuk sebagai pelajar, di mana kedudukan saya? Ada meja cikgu kan depan. Seingat saya tak pasti, pernah tak saya duduk dekat kursi cikgu? Tak ingat, betul tak ingat. Barangkali mungkin ada masa nakal-nakal duduk juga aku, barangkali lah meja cikgu, masuk pintu sana, biasa meja cikgu sinilah. Rasa malu nak duduk dekat tu, belagak orang kata kan. Itu contoh. Jadi untuk dia bagi tahu Fadilah tu Syekh Fauzan ni, dia bagi tahu untuk kita menjadi orang yang dalam apa sahaja kita nak kategorikan individu kita ni secara khusus, sebagai pekerja ke, sebagai suami ke, sebagai isteri ke, sebagai anak ke, apa sahaja, sebagai pembeli ke, kalau kita sebagai penjual ke, kalau bawa kereta sebagai pemandu ke, itu contoh. Ayat ini boleh menyedarkan kita. Contohnya, ya, diambil ayat ni. Bila Allahu Akbar, sampai saya berasa kata, Allah nasib baiklah aku ni belajar bahasa Arab, boleh dengar cakap para ulama. Bila ulama besar cakap lain, bukan tak pernah dengar ustaz-ustaz bercakap. Muslimin muslimat, cuba bayangkan masa duduk bawa kereta tu, di mari tiba-tiba terbayang macam mana sahabat Nabi dengar dari Nabi sendiri. Cuba bayangkan muslimin muslimat kan, Nabi duduk, kita duduk dengar. Allahu Akbar. Macam mana kehebatan, ketulinan. Bila sebut Nabi sendiri cakap benda tu, tulin lah. Seumpama kalau kita minum air, macam selalu dibuat perbandingan, bukan air, mata air itu kita bukan minum di kaki bukit, tapi hak di atas bukit tu, hak keluar dari bukit tu, hak tu kita minum. Pernah minum air tu? Kat Bosnia banyak bukit, dia banyak air, tapi dia tak roboh macam tempat kita. Kalau pasal saya bukan bercakap saja, pasal saya pergi, setiap kali saya pergi musim panas dengan keluarga ipar saya, dia akan ajak pergi kat kebun dia orang, kebun apple, kebun buah perun, kawasan tanah. Pak Mutu saya bagi saya satu tanah, bagi pada isteri lah, bukan orang kaya, tapi dah tanah turun-temurun, dia bagi atas puncak bukit satu. Kalau ada duit, dia kata kamu binalah, tak, bukan buat rumah, buat macam chalet, buat rumah, masa-masa kamu boleh pergi atas sana, boleh duduk atas sana, tak ada orang, elektrik pun tak ada, beruang ada. Saya selalu cakap dengan dia, kamu ni bagi pada tempat ada beruang, pasal apa nak suruh saya mati cepat ke? Gelap Ustaz. Pak Mentua saya kadang-kadang ada apa yang dipanggil serigala pun, tengok musim-musim dia lah. Pernah tengok serigala? Saya pernah tengok. Pernah tengok lah, kebetulan biasa tengok dalam TV. Saya pergi ziarah sahabat saya, masa tu musim sejuk, duduk kat luar rumah, saya nampak serigala jalan. Serigala ni bahaya, pasal kalau kita nampak seekor, jangan fikir dia seekor, dia jenis
haiwan berkumpulan. Bahaya. Tapi yang penting tak adalah dekat-dekat, cuma dipanggil istilah kalau beruang dengan tu tak cukup makan, mungkin baru dia mari kawasan tu. Tapi dia tak mari pasal dia tahu orang duduk berurusan, duduk pergi mari semua sekali. Dia takut juga kena tembak dengan apa. Yang penting Allahu Akbar. Kat mana cerita kita tadi lupa lah ni. Bila sebut hak Bosnia ni apa sebut, sampai terlupa kat mana saya nak sebut hak cerita yang sebenar dia. Kedudukan iman itu. Kedudukan iman. Bila dia bagi tanah, dia bagi apa semua sekali kan. Tanah ni, contoh ada satu benda saya terlupa, tak apalah saya ambil ni dulu. Tanah yang dibagi untuk saya, kemudian sebelah tu tanah orang lain. Tapi atas bukit tak ada batu pun tak ada. Tapi kita tahu secara turun temurun dibagi tahu dari sini sampai ke sini tanah ni sini. Jadi hak mana hak dalam tanah kita itu harta kita. Hak sebelah itu bukan harta kita. Jadi kalau kita nak ambil kayu ke, nak buat itu ke, nak buat ini ke, kita kena berpada dengan hak dalam tempat kita je. Tak boleh ambil hak orang lain. Lalu Allah bagi tahu innal muslimina wal muslimat. Saya nak sebut tadi cerita pasal hak Nabi kata tadi. Cuba bayangkan itu asal tadi. Bila saya duduk dengar ulama duduk cakap hebatnya kefahaman mereka tentang Al-Quran dan Sunnah. Saya bercakap tentang ketulinan tadi kan, pasal asal dia air tadi, cerita air. Minum air dari tu, air keluar dari bukit, ambil, kita tengok air tu keluar dari bumi keluar. Kemudian kita akan korek sikit tepi tu jadi kolam sikit, ambil air tersebut, ambil, ada yang ambil terus minum. Saya ambil biasa buat kopi lah, ambil cedok buat kopi. Allahu Akbar, minum kopi atas bukit. Pernah minum kopi atas bukit? Allahu Akbar, seronok. Nanti pergi Bosnia lagi minum, buat kopi atas bukit. Allahu Akbar, duduk atas bukit ni makan apa pun sedap, roti keping saja pun sedap. Lalu bila saya dengar ketulinan, kehebatan, bayangkan macam mana orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulut Nabi sendiri. Kemudian bila dia ceritakan ayat ni kata surah Al-Ahzab ni kata innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya ini pengenalan diri, nak jadi baik. Tajuk dia macam mana kita nak jadi baik. Bukan sekadar jadi baik, orang kafir pun nak jadi baik, tapi kita nak jadi baik dalam konteks diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Allah kata innal muslimina wal muslimat. Kita kena sedar sesungguhnya orang muslim dan muslim lelaki dan mukmin. Ayat ni dimulakan dengan Islam, dengan makna jangan kita syok dengan sekadar dia sebut Syekh Salih Fauzan ni kata, jangan kita lalu diungkit tentang ideologi firak ataupun kumpulan-kumpulan yang dikatakan sesat, menyeleweng dari Islam zaman berzaman. Contoh hak biasa kita dengar golongan Mu'tazilah, Jabriyah, itu saya sebutlah secara mudah. Jadi antara kumpulan-kumpulan ni yang lain disebut. Apa perbezaan kita dengan mereka ini? Jadi berdasarkan kepada ayat Al-Quran ini jelas dikata Islam ini, orang Islam itu sebagai nama agama, dan kita ini yang mengambil agama itu sebagai pengenalan diri kita. Innal muslimina wal muslimat
menunjukkan amalan itu sangat penting. Bukan sekadar nama saja Islam. Ayat ini Allah gunakan perkataan innal muslimin wal muslimat, yakni seorang muslim yang beramal dengan Islam dia. Itu tuntutan iman. Lepas tu baru Allah sebut wal mu'minina wal mu'minat. Orang yang beriman, tak kira laki-laki dan perempuan. Allah sebut amalan dulu berbanding dengan benda dalam hati. Benda yang ada dalam hati. Kemudian Allah sebut wal qanitina wal qanitat. Qanit dia ada beberapa makna. Orang yang hidup dia berdoa pada Allah, suka sangat beribadat. Qanitina wal qanitat ini orang yang suka bila beribadat, dia beribadat dengan minat, dia panggil. Dia berminat. Macam kalau kita kata istilah orang pergi bertapa, kan? Orang pergi bertapa. Adakah orang pergi bertapa itu saja-saja? Tak. Orang yang pergi bertapa itu pasal dia nak. Kalau tak, dia tak pergi. Contoh, bukan saya suruh pergi bertapa, nak bagi tahu itu contoh. Orang tu bila dia nak, dia akan pergi. Itu contoh. Kemudian was-sadiqina was-sadiqat. Orang mukmin ni dia kena jujur dalam perbuatan, jujur dalam percakapan, jujur dalam pemikiran. Was-sabirina was-sabirat. Orang yang bersabar. Diungkit berkaitan dengan apa bentuk sabar, khususnya berkaitan dengan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang haram yang kita sebut tadi. Ini ciri-ciri dia. Muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, qanitina wal qanitat, as-sadiqina was-sadiqat, was-sabirina was-sabirat, wal khashiina wal khashiat. Orang yang bila sembahyang, dalam sembahyang dia ingat Allah. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Orang yang bersedia untuk bersedekah. Was-saimina was-saimat. Orang yang berpuasa, yakni berpuasa dari makan minum dan berpuasa dari melakukan benda yang dilarang oleh Allah. 8 ya. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang menjaga maruah diri dia, tak berzina secara khusus dia sebut. Wazakirina Allah katsiran wazakirat. Dan orang yang mengingati Allah banyak-banyak. Hadis yang saya sebut tadi, kalau kita terlupa pun, bila diberi peringatan kita tidak sombong. Nabi bagi tahu pasal kita ini diciptakan oleh Allah mufattanan, memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya sebut tadi, memang perangai kita, kedudukan kita memang diuji oleh Allah. Mufattanan tawwaban, dan kita ini berterusan bertaubat. Nasa'a, dan kita lupa. Bila diberi peringatan, kalau tak ingat sentiasa pun, syukur-syukurnya kita bila diberi peringatan kita ingat. Dia kata kalau kita nak jadi betul-betul orang hebat, ingat 10 benda ni biar ada dalam diri kita. Bila saya tengok baca sambil dia bawa kereta, masa entar telefon, masa tak nak tengah-dengar ni lah semalam, nak tengah-dengar balik, bila dengar ni anak kata boleh baca, bila dengar ni bukan kita kata tak ada pada diri kita, ada pengenalan. pengenalan aku Muslim, ya Muslim, tapi tahap mana? Aku mukmin betul, aku berpuasa betul, aku berdoa betul, ada belaka ni puasa apa semua sekali, tapi sampai kat mana kita? Setiap unsur tu tahap mana kita? Kalau orang kata kita masak makanan, ini perbandingan saya buatlah, pasal biasa saya dengar tok guru cakap macam tu, bila belajar di kampung-kampung dulu. Benda hak kita bubuh tu secukup rasa tak, dia kata. Bila kita masak, bubuh ini tak, bukan tak bubuh. Kita ni buat masak bukan tak bubuh. Orang lain masak asam pedas, kan? Kita pun masak asam pedas, itu contoh lah.
Bukan Tok Guru tu sebut kita, ini contoh saya tambah sikit. Kita masak asam pedas, orang masak asam pedas sedap, kita pun masak juga. Orang bubur 3 sudu cili boh, kita bubur setengah sudu. Orang bubur gula 1 sudu, kita bubur gula secubit. Orang bubur ikan pula dah apa? Ikan parang. Kan? Baru cukup, pasal bila masak rebus air itu pun terasa. Orang bubur cukup 1 kilo, kita bubur 100 gram. Jadi kita bubur tu sentiasa tak cukup. Tapi kita nak produk kita tu sama hebat dengan orang. Boleh? Takkan boleh ni. Takkan boleh. Jadi dia kata kita ukur balik. Ini Syekh Saleh Fauzan. Dia kata, jadi kita ukur balik. Kat mana? Sampai mana iman kita? Pasal mana Islam kita? Sampai kat mana puasa kita? Secara khusus, kalau kita solat, berapa lama kita ingat hak disebut semalam secara khusus? Berapa lama masa kita sembahyang yang kita ingat? Pasal hak diterima oleh Allah, masa kita ingat ada Allah. Hak masa kita teringat benda lain, dia macam putus kejap. Macam mesin kat hospital. Masa dekat tiba-tiba ingat kunci kereta, dia jadi lain, kosong, macam mati je situ. Bila kita ingat balik pada Allah, baru dia jalan balik, hidup balik. Begitulah. Bila dia bercakap tu, dia mari tergambar dalam pemikiran saja. Pasal Syekh tu pandai bercakap. Yalah Syekh. Itulah spontan saya kata, ya Allah, macam mana orang yang dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, beruntungnya mereka. Dia untung cara dia, kita untung cara kita, walaupun yakni dengan niat dan keazaman kita, dan keazaman kita. Bahkan Allah Maha mengetahui. Cuba bayangkan kalau ada Nabi sekarang, tiba-tiba kita ni bukan dari tergolong yang dalam golongan yang kagum dengan Nabi. Allah, lagi besar bala orang yang menghadapi, orang yang dapat melihat nikmat yang diberi oleh Allah, tiba-tiba dia kufur dengan nikmat, bala dia lagi besar berbanding dengan orang yang tidak dapat melihat nikmat tersebut. Baik, Imam Az-Zahabi sebut lagi ayat yang kedua, allazina ya'kuluna riba. Ayat yang kedua sama dalam buku ni. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ayat ni ayat yang sangat keras yang mencerita ancaman, kita sebut ancaman tu dari Allah Subhanahu wa taala, bermaksud orang yang makan ataupun mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul ketika bangun, yakni daripada mahsyar, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan. Allahu akbar. Hal itu apa maksud dia? Itu contoh. Masa ketika di padang mahsyar, boleh ke syaitan nak masuk dalam tubuh orang? Tak boleh dah masa itu. Syaitan dia boleh jin hak masuk dalam tubuh orang sekarang ni. Sekarang hak mana masuk? Bukan semua pun dia boleh masuk. Ada hak dia boleh masuk, ada hak dia tak boleh masuk. Cuba bayangkan kalau kita tengok ada orang yang kena rasuk. Ada orang yang kena rasuk. Bila dia kena rasuk, dia berperangai begitu, begini, kita tak salahkan dia, pasal kita kata dalam dia ada setan. Biasa tengok kan. Cuba bayangkan orang yang bangun di padang mahsyar, syaitan memang tak rasuk dah dia, pasal syaitan pun ada hal dia.
Tapi dia tu dah berkelakuan seperti syaitan. Maknanya secara mudahnya dia pun dah jadi syaitan lah masa tu. Cuma rupa manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya harap benda saya sampai ni sampai pasal saya tak erti dah, tak tahu nak bagi tahu dengan bahasa macam mana lagi. Pasal dia sendiri dah terhoyong-hayang pada hari tersebut. Bukan pasal ada unsur-unsur lain. Dia sendiri, maknanya dia sendiri dah bukan seperti Allahu Akbar. Sekarang itulah tak erti nak bagi tahu. Hal ini demikian adalah disebabkan mereka mengatakan masa hidup, mereka mengatakan sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli berniaga dan mengharamkan riba. Ini ayat khusus berkaitan dengan riba. Cuba bayangkan bila timbul cerita tentang berkaitan dengan penjualan judi contoh. Benda haram lah tu. Bila kita sebagai orang Islam bila dengar perkara berkaitan dengan judi dan apa sahaja yang menyokong untuk mengharamkan judi, sepatutnya kita ni kalau boleh jadi macam budak-budak, kalau boleh nak melompat, gembira pasal nak mengharamkan judi. Itu contoh. Pasal apa? Judi, riba ini contoh. Dia penyakit. Dia benda ada dah. Bila dalam satu rumah, dia boleh merosakkan rumah tersebut. Dia boleh merosakkan, hilang keberkatan. Nak kata paling kurang, kenapa saya sebut nak paling kurang? Pasal kadang-kadang bila hilang keberkatan tu, orang kata dia makan sedap je kan. Paling kurang orang kata dia tak dapat pahala. Sebenarnya itu hak besar sekali. Bila sebut berkat, dia lebih besar dari segala-gala. Kadang-kadang walaupun orang yang tu berjudi, orang itu makan riba, nampak hidup dia tak jadi susah pun, tak jadi susah pun, senang lenang je. Isteri saya masa mula-mula belajar bahasa Melayu, dia tak kata senang lenang, senang lena. saya bergurau dengan dia sampai sekarang. Oh, awak ni senang lena. Lena ni tidur, dia tak faham masa tu. Nak cerita, Allahu Akbar, apa perangai kita orang Islam sepatutnya. Tapi bila ada dari kalangan orang Islam menggunakan perkataan mengharamkan judi itu dengan kepentingan dia seseorang, kepentingan yang kita tak faham, menggunakan dia untuk menakutkan orang. Nanti tak boleh judi begini. Cuba bayangkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita bacakan ni, Allah kata orang yang kalau dalam konteks riba ini, dengan sebab dia cara percakapan dia tu, yang kita ulang ni cara percakapan serupa je. Jual beli riba dengan jual beli dengan riba ni benda serupa. Walaupun orang tu barangkali dia tidak sebut begitu, tapi cara perbuatan dia tu menunjukkan seolah-olah begitu perbuatan dia, percakapan dia. Bagaimana saya buat sekali lagi, orang yang berurusan dengan akhlak, kita tahu yang dilaknati, minuman itu sendiri dilaknati oleh Allah SWT. Tiba-tiba kita bercakap, orang kata dengan ringan mulut, Allahu Akbar. Sepatutnya Allahu Akbar, kita ni seolah-olah orang kata macam saya sebut tadi, bila nak dibuang satu benda penyakit dalam masyarakat, kita gembira. Cuba bayangkan kalau semalam saya dapat berita seorang sahabat saya, anak dia umur 13 tahun, kat Bosnia juga. Masa duduk ramai-ramai, tiba-tiba ada seorang nangis, dapat tengah-tengah cakap telefon nangis. Isteri saya pun tanya, kenapa menangis? Dia kata kawan kita, anak dia di Bosnia baru meninggal, umur 13 tahun, kena corona.
Allahu Akbar. Cuba bayangkan, mak bapak kita bercakap dia lah, kalau corona itu satu benda yang duduk kat sini ke, duduk kat bahu ke, duduk kat mana, doktor boleh ambil, tarik, habis. Agak-agaknya macam mana kita? Contoh, melompat kita, terkinja-kinja melompat, boleh buang benda itu. Cuba bayangkan kalau boleh dibuang penyakit masyarakat ni, dalam konteks penyakit masyarakat, kerana dia berkaitan dengan urusan jual beli, buang judi, buang itu, apa akan berlaku? Bayangkan anak kita jenis suka berjudi. Jangan kata suka berjudi. Masa saya nak kahwin, saya sendirilah, saya sebut ni bukan sebagai contoh, bukan contoh suruh orang tiru, tapi tirulah hak mana molek sesama kita. Bila anak saya berkahwin dengan orang Bosnia, yang di Bosnia tu, lepas akad nikah malam tu dia buat makanan semua sekali, jamu lah. Malam tu ke 2-3 hari lepas tu saya pun terlupa dah. Dijamu keluarga besan saya, menjamu saya lah di Bosnia, dipanggil ajak makan kambing bakar. Pergi sambil duduk dalam bilik tu, pak mutua pun kata, awak ni cerita 3 tahun lepas lah ni, awak nak balik ni, awak apa-apa nak pesan, nak pesan pada anak saya, menantu awak. Saya kata, saya pun duduk, ada pak mutu, besan apa semua sekali. Saya kata, antaranya saya sebut, saya pesan beberapa perkara lah. Tanggungjawab mula-mula saya pesan pada anak saya dulu, supaya orang jangan kata duk pesan pada anak orang je kan. Pesan dulu anak saya, hak perempuan, ini suami awak begini semua. Lepas tu pesan pula pada anak laki-laki, menantu. Antara benda saya pesan, saya kata, kamu semua jadi saksi, saya sukanya kalau dia berhenti merokok, isap rokok. Walaupun dia bukan kuat isap rokok, Tok Imam bagi tahu saya, dia budak baik, pergi datang sembahyang kat surau apa semua sekali. Dia yang ajar mengaji. Jadi dia isap rokok. Saya pesan pada dia, awak berhentilah merokok. Ni ayah awak jadi saksi, mak awak jadi saksi, semua yang ada dalam bilik ni, saya lebih suka kalau awak tidak merokok. Pasal saya beritahu tu terang, pada saya peribadi, orang merokok ni bodoh. Saya kata begitu. Saya kata, jangan orang, kalau ada pendengar dia terasa hati, jangan rasa hati dengan saya. Saya kata secara peribadi, dari dulu saya sentiasa menganggap orang isap rokok ni bodoh. Sebab tu saya tak isap rokok. Pasal bila saya isap rokok, saya rasa bodoh. Begitu, minta maaf tak nak tanya saya rasa apa-apa. Tiba-tiba satu hari, anak saya beritahu suami dia berhenti merokok. Allahu Akbar. Bila saya dengar tu, gembira tu tak melompat lah. Saya kata, dengan isteri saya kat Malaysia dah, saya kata Allahu Akbar, gembiranya. Saya lupa, saya sujud tak, tidak gitu, sujud syukur ke tak ingat lah. Yang penting satu benda, penyakit boleh buang, jangan main. Kalau orang kata RM100, RM200 tu banyak benda dah tu boleh buat kan. Contoh itu yang kita nak bila bercakap tentang riba, tentang judi. Bila nak buang, itu sepatutnya kita rasa gembira. Tapi bila Allahu Akbar, Allah bagi amaran bagi mereka yang cakapnya tak jaga. Dia kata serupa je, padahal Allah kata Allah telah menghalalkan jual beli, mengharapkan riba. Allah pun sebut, ini Allah sendiri kata, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan daripada Tuhannya, dah sampai peringatan, ayat Quran dibaca, hadis Nabi dibaca, hukum akan diberitahu, semua sekali dalam konteks apa kemasyarakatan dah diberitahu, lalu berhenti mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya. Ini cerita pada zaman sahabat, zaman Nabi. Hak mana? Hak lepas-lepas. Kemudian, dan
urusannya terserah kepada Allah sesiapa yang mengulangi, ceritanya, yakni berterusan. Dah diberitahu, faulaika ashabun nar, orang ini menjadi pemilik api neraka, hum fiha khalidun, orang ini lamanya dalam neraka. Kalau orang Islam tidak batal iman, lamanya dalam neraka, sehingga Allah sebut seolah-olah dia kekal dalam neraka. Riba secara khusus, apatah lagi berkaitan dengan judi. Ini antara yang disebut, perkara yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditekankan oleh Imam Az-Zahabi. Kata Qatadah, inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamati majnuna. Qatadah dia menterjemahkan bangun dari kubur ketika di akhirat, di pada mahsyar itu, terhoyong-hayang itu. Qatadah kata, bahasa dia mudah, gila. Orang masa tu duduk berfikir nak minta syafaat Nabi, dia gila. Orang gila dia fikir apa? Orang gila dia fikir apa? Allahu Akbar. Wa dzalika ilmun wa dzalika alamun. Bukan ilmun, alamun, tanda yang jelas, pengenalan. Alam ni asal dia bendera, bahkan memang ada bendera pun. Orang-orang yang tertentu, orang yang makan riba, dia akan pegang bendera ni, aku pun makan riba di hari akhirat nanti. Jelas. Selain dari dia sendiri itu gila. Li'akalatir riba, untuk sebagai tanda yang jelas bagi pemakan riba, ya'rifuhum bihi ahlul mauqif. Sampai bila kita berada di padang mahsyar, kita kenal, ni puak-puak makan riba dulu. Dia akan dihimpun sekali. Mereka akan himpun mereka sekali. Kita akan tengok, Allahu Akbar. Masa tu kita tak ambil peduli, tapi spontan benda tu akan berlaku. Ya'rifuhum ahlul mauqif. Ketika berada di padang mahsyar, kita akan kenal mereka ini, kerana dengan keadaan berdiri mereka itu terhoyong-hayang. Bahkan Qatadah kata, tafsirnya ialah orang gila ketika berada di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk meninggalkan riba, dari sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Kerana Allah dalam Al-Quran, tadi ayat yang kita baca yang mula-mula tadi oleh Imam Az-Zahabi, Allah kata, wala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Riba ni walaupun dia kecil, dia tetap dianggap berganda-ganda perbuatan kesalahan tersebut, jenayah tersebut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li ahlina wa dhurriyyatina wa li ikhwatina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddatina wa li zawil huquqi alaina wa li ashabil mazalimi alaina. Ya Allah, ampunilah juga kepada semua mereka yang mempunyai hak-hak harta benda dan hak-hak kezaliman yang telah kami lakukan kepada mereka, agar mereka tidak menuntutnya dari kami ketika berada di padang mahsyar nanti. Ampunilah mereka juga bersama dengan kami, ya Allah. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.